tentang pesanan daripada Nabi SAW dan salafus salih, orang-orang soleh dulu, tentang sebab-sebab kita cepat ditimpa kemiskinan. Boleh? Pasal apa kita ni cepat jatuh miskin? Apa punca kita cepat jatuh miskin? Itu dia sebut dalam kitab ni silat. Ada lebih kurang 14. Jadi malam ni kita kongsilah. Pasal benda ni memang berlaku dalam kehidupan seharian. Boleh ke no? InsyaAllah no? Baik. Itu yang berhenti awal malam ni tu. Baik. Saya ambil matan yang ada dalam kitab ni. Sebab-sebab kemiskinan. Antara punca seseorang manusia tu cepat jatuh miskin. Para ulama menjelaskan, di antara perbuatan yang dapat menyebabkan kemiskinan, sebagaimana diriwayatkan daripada hadis dan nasihat salafus soleh dulu, adalah seperti berikut. Antaranya ada 14 nah, catat satu-satu. Nombor 1, orang ni cepat jatuh miskin. Nombor 1, bila dia tidak menjaga solat. Itu nombor 1. Siapa-siapa yang tak jaga semayang, confirm cepat miskin. Tak jaga semayang ni macam mana Ustaz? Nombor 1, semayang 5 waktu. 1 waktu pun tak semayang. Hak ni cepat kena miskin. 1. Ataupun dia semayang tapi tak cukup. Semayang 4 saja, 3 saja, time rajin saja. Semayang tapi tak cukup 5. Yang ni pun cepat jatuh miskin. Boleh faham tak tu? Sebab tu kena semayang bagi cukup. Siapa nak hidup senang, semayang bagi cukup. Abdullah bin Mas'ud sebut, as-salah miftahur rizqi. Semayang ni dia kunci rezeki. Sebab tu ayah-ayah kalau tengok anak kita tak semayang, dia tengah bulan confirm minta duit kat mak dia, abang-abang minyak motor. Standard lah. Standard lah tu. Pasal apa Ustaz? Pasal semayang dia tak jaga. Bila semayang tak jaga, memang hidup susah. Ibu-ibu di belakang, kalau kata suami semayang tak cukup, confirm hidup dia susah. Sekali dengan ibu-ibu jadi susah. Ayah-ayah yang mana jadi bos, dapat anak buah semayang tak cukup, confirm di tempat kerja tu, dia suka buat onar. Dia jadi, bahasa kampung kita jadi virus tu. Dia jadi racun dalam tempat tu. Faham tak hidup kata? Boleh dapat no? 1. Sama juga, tak menjaga solat ni, tak semayang langsung, semayang tak cukup, ataupun semayang cukup tapi hukum mahkamah apa pun tak tahu kan. Langgar ikut suka. Kita dua abang banyak kali dah angkat takbir, abang banyak kali dah tapi duk buat juga. Angkat takbir kita abang Allahu Akbar. Yang wajibnya, yang rukunnya yang ni Allahu Akbar. Yang ni yang rukun, yang ni sunat. Jadi bila angkat takbir, yang ni kena angkat sunat dapat pahala. Tapi yang ni yang wajib kena sebut Allahu Akbar bagi dengar di telinga. Tapi nak buat macam mana Ustaz? Dia ikut wali, tak payah. Dia angkat takbir, pejam mata tu, suara sepatah tak bunyi, tangan je bergerak. Apa mayang? Batal. Kita habaq ni, bila semayang, ayah-ayah kalau boleh tak tolong buh hutang baju ni bagi penuh. Waktu lain tak apa, waktu lah panas, Malaysia panas, tak payahlah bubuh penuh. Kalau bubuh penuh takut kena stroke haba. Waktu lain tak apalah, buka lah. Tapi waktu nak semayang, boleh tak tolong tutup ni? Kancing, buh kancing ni, buh hutang ni. Apa sebab? Orang Melayu kita, khususnya orang Pulau Pinang lah, senang contoh lah. Orang kita silan, dia pakai selong atau kain waktu semayang. Masalah dia akan pakai bawah pusat. Standard lah, semua pakai kain bawah pusat ni. Jarang lah kita jumpa kain tu dia gulung atas pusat. Tak ada lah. Jadi dia tak bawah pusat. Bila dia semayang, masa berdiri tak ada masalah. Bila dia rokok tu, rokok tu nak problem tu. Bila rokok, kolak ni terbuka. Jadi aurat dia kadang boleh nampak melalui macam tu. Aurat manusia ni, kalau kata terlihat daripada atas, batal. Depan, batal. Belakang, batal. Kiri, batal. Kanan, batal. Semua arah tu batal. Yang tak batal satu aja. Bawah ke atas, yang tu tak batal. Dia faham tu? Bawah ke atas tak batal. Bawah ke atas tu macam mana Ustaz? Macam ni. Ayah-ayah pergi berhenti dekat satu surau. Surau tu 2 tingkat. Lantai surau tu kayu. Kayu pula jarang-jarang sok-sok tu. Kan? Kita pun berhenti nak pergi kencing apa, sambil lalu tu lengar kat atas tu. Rupanya di atas tu ada orang tengah semayang pakai kebelekat lah. Kita pun lalu tengok tu dia nampak noneng tu ya. Dia nampaklah aurat dia tu, betul tak? Aurat dia ternampak. Batal tak semayang hamba Allah di atas tu?
Tak batal. Apa pasal tak batal? Pasal aurat dia dilihat daripada bawah ke atas. Yang tu tak batal. Faham tak tu? Tapi kalau dia rokok macam tu, aurat dia nampak kau tu? Nampak kau ni? Batal. Ibu-ibu di belakang, saya habaq banyak kali dah, tapi ada lagi duk buat. Kan ibu-ibu jangan sujud atas telekung sendiri. Batal. Sujud atas telekung sendiri. Batal. Tak buat dah buat tu. Duduk senyum, gelak-gelak, duk buat juga. Nampak gaya. Tak boleh. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Waktu nak sujud, sujud di atas lantai. Sujud di atas sejadah. Sujud di atas tempat sujud tu lah. Jangan hampar dengan sebarang hamparan yang bergerak dengan kita tu, jangan. Kalau hampak dengan ni tak apa. Pasal apa? Yang ni boleh Ustaz. Pasal yang ni bila kita sujud atas dia. Tapi bila kita berdiri, benda ni ikut kita tak? Tak. Dia duduk di tempat sujud tu. Yang ni tak apa. Tapi telekung, tak. Telekung waktu kita sujud, dia duduk bawah dengan kita. Kita berdiri, dia ikut kita sekali. Yang tu yang batal tu. Faham ke contoh saya bagi saya? Nah, kita minta pakat-pakat jaga. Orang yang tidak menjaga solat, cepat kena kemiskinan. Satu. Yang kedua, terburu-buru keluar daripada masjid setelah solat subuh. Lepas mayang subuh, lepas bagi salam, dia kira cungit balik ya. Dia kira nak balik ya. Jenis ni. Habis tu Ustaz, saya kerja Ustaz, bukan sengaja balik. Saya nak hantar anak, nak hantar isteri kerja dan sebagainya. Baik. Pengarang kitab kita sebut di hujung, kecuali jika terdapat keuzuran. Maksudnya kecuali kalau ada urusan. Ada urusan tak apa kelang awal. Tapi kalau saja-saja habis mayang subuh terus cunggit balik, pergi duduk 7 Star sembang huha-huha contoh. Pergi duduk kedai kopi sembang dan sebagainya. Jenis macam ni cepat mengundang kemiskinan. Boleh ke no? 2. Ibu-ibu di belakang sama juga, yang semayang di rumah. Lepas semayang kalau boleh, wiridlah dulu. Zikirlah dulu. Doalah dulu. Jangan lepas-lepas bagi salam, terus tarik bantai, lena saya tidak sejadah. Faham kot contoh tu no? Selesai. 2. Yang ketiga. Nombor 3. Sebab cepat miskin. Yang ni pakat balik lagi, pakat cek. Di rumah kalau ada, selesai bang. Tidak membersihkan sawang yang terdapat dalam rumah. Tidak mencuci sawang yang ada dalam rumah. Rupanya sawang dalam rumah ni, dia cepat mengundang kemiskinan. Balik di rumah tengok dekat siling penuh, belakang TV penuh, bawah kerusi ada, bawah meja ruang tamu pun ada, pergi dekat meja makan pun ada. Rupanya sawang banyak ni, cepat kena miskin. Pasal nak orang tua-tua dulu suruh cuci sawang? Tu kata orang tua-tua dulu mengaji je kan. Nah, sebab tu kalau balik lagi tengok kalau ada, cuci bang. Faham ke saya duk kata? Boleh kau no? 3. Yang keempat. Oh, jadi ni ramai pekat duk buat ni. Nombor 4. Mengeringkan air yang terdapat di wajah. Mengeringkan air, mengelap air. Tu maksud senang mudah. Mengeringkan air ataupun mengelap air yang ada di wajah dengan kain baju yang sedang dipakai. Rupanya yang tu cepat mengundang kemiskinan. Mengeringkan air yang ada di wajah dengan kain baju yang kita pakai. Contoh macam mana Ustaz? Macam ni, senang contoh mudah-mudah sudah. Ayah-ayah ambil air semayang, habis ambil air semayang, ni dia dengan kain, dengan lengan baju ya. Ataupun kita buat kerja peluh, dengan peluh-peluh tu. Ataupun ibu-ibu di belakang dapat berita kata suami menikah lain. Contoh. Ibu punya duk teriak tu ni dengan hujung ni ada buat betul. Contohlah itu pun mengelap air dengan kain yang dipakai tak? Ataupun ayah-ayah semayang, tengah-tengah duk semayang tu kan sesama duk meleleh betul. Ni sambil semayang. Contoh. Sebab tu sunat bawa sapu tangan. Sunat ada sapu tangan. Mandil sapu tangan. Lepas tu kalau boleh, elok sekalian. Ibu-ibu di belakang, sama juga boleh faham kot contoh tu no.
Termasuk juga ibu-ibu kalau boleh. Ibu-ibu yang ada anak ataupun cucu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tu. Selalu mereka akan hingui. Boleh tak tolong elakkan? Sebab orang kita ni bila cucu hingui, dia kadang dia suka ambil baju cucu tu lah. Boleh tak? Hak mana mak ataupun tok yang cerdik sikit, dia pakai baju sebelah dalam. Oh, tu kira bagus tu. Dia lap belah dalam. Pasal dia kata kalau lap belah luar lagi nampak hijau hingus tu. Jadi lap belah dalam. Boleh tak kita minta? Boleh dapat ikut no? InsyaAllah no? 4. Yang kelima. No. Makan dan minum dalam keadaan berjunub. Rupanya cepat kena miskin no? Makan dan minum dalam keadaan hadas besar. Dia bersama dengan isteri dia, dia bersama dengan suami dia, lepas-lepas bersama tu dia kira keluar pergi kena cakotia telur ayam basuh dulu. Contoh, mandi wajib tak mau lagi. Contoh. Ataupun dia tak makan di kedai, dia makan di rumah. Rupanya makan dan minum dalam keadaan hadas besar ni, dia cepat mengundang kemiskinan. Apa kaitannya? Wallahu alam. Tapi ni disebut oleh alim ulama kita dalam kitab. Sebab tu kalau siapa percaya, silakan. Siapa yang rasa tak mau percaya, terpulang. Boleh kau no? 5. Yang keenam, isteri yang suka mencaci suami. Isteri yang suka memarahi suami. Rupanya rezeki kena kerak no. Rupanya cepat kena miskin no. Seorang isteri yang suka memarahi suami. Sebab itu ibu-ibu kalau boleh tak usah marahlah kat lelaki tu. Boleh kau no? Tak usah marah suami. Nak beletiak 5 minit sudah. Jangan lama-lama. Selesai. Nombor 7. Nombor 7. Berdiri telanjang tanpa menutup aurat. Maksudnya apa Ustaz? Berdiri telanjang tanpa menutup aurat. Contoh paling simple, dia suka duduk dalam rumah. Dia suka duduk dalam rumah, tak mau pakai apa, duduk nonem jalan dalam rumah macam tu. Jenis-jenis tu. Dia mandi, bagus. Mandi ni bersekalian. Tambah kalau mandi wajib, sunat tak pakai apa. Mandi wajib, tak pakai apa, tak apa, mandi wajib. Tapi lepas mandi, nak ambil wuduk, sunat pakai kintola. Ataupun kita pakailah sesuatu tutup aurat. Ada setengah pandangan kata sunat, ada setengah pandangan kata wajib waktu nak ambil wuduk. Kena pakai pakaian. Ni dak Ustaz, dia mandi tak pakai apa dah. Dia ambil sembahyang tak pakai apa. Lepas tu tolak pun dia tak buat masuk. Habis mandi nonem jalan keluar. Oh, kacau jenis ni. Kalau ada tolong buang no. Ni duk gelak ni duk buat dah hamba gaya. Boleh kono kalau ada pakat-pakat apa betul lah sama-sama nah insya-Allah. Baik, nombor 8. Tidur dalam keadaan telanjang. Tidur tanpa menutup aurat, cepat kena miskin. 8. Nombor 9. Suka melakukan perbuatan maksiat. Rupanya perbuatan maksiat dia cepat mengundang miskin. Siapa-siapa suka buat dosa, dia cepat ditimpa kemiskinan. Lepas tu kita cadang yang mana isap rokok berhenti. Berhenti ya. Pasal isap rokok kan haram. Bila haram ni berdosa. Bila berdosa maksiat lah. Bila kita buat benda tu cepat kena miskin. Lepas tu kita dah tengok pasal kepala rezeki aku pergi kerja. Orang lain naik gaji senang-senang ya. Aku ni puas rengkuh baru dapat. Orang lain boleh dapat sikit cukup ya. Aku ni dapat tu tak cukup-cukup pun. Rupanya ada benda maksiat yang dia buat yang menyebabkan kemiskinan tu cepat kena pada dia. Kita dah faham miskin ni gaji tak naik dah. Miskin ni saya translate dalam bahasa mudah macam ni sekalian. Banyak terjemahan saya ambil satu sudah. Miskin ni kita sebut pintu yang nak menghabiskan harta kita. Itu miskin. Antara sebab-sebab miskin maksudnya antara sebab-sebab pintu perhabis harta kita ni terbuka banyak. Ayah-ayah pernah tak dapat gaji? Hari ni dapat gaji, esok balik rumah, bini tunjuk, abang, ni ada surat apa tak abang? Oi, kena bayar bil apa tadi 700 abang oi. Sebelum ni waktu tak ada dapat duit, tak ada pun bil tu. Dapat duit, bil sampai. Duduk dalam rumah tengok-tengok, lah TV jahanam pula dah. Time tak ada duit, tak jahanam. Ada duit jahanam. Ha tu faham tak contoh tu? Tu panggil pintu perhabis. Baru dia dapat bonus tengok-tengok. Ayah, cikgu minta 300. Lah.
Anak orang keluar tu banyak. Itu panggil pintu kemiskinan. Rupanya orang yang tidur dalam keadaan telanjang, dia buka pintu tersebut. Sebab tu kalau boleh pakai. Minta maaf, dia buat zina, terbuka pintu tersebut. Nombor 9. Nombor 10. Nak berhenti dah silat. Yang ni ibu-ibu di belakang. Antara sebab cepat kena miskin, suka membersihkan sampah di dalam rumah pada waktu malam. Orang yang cepat kena miskin bila dia suka sapu sampah dalam rumah waktu malam. Sebab tu orang tua-tua dulu tak bagi sapu sampah malam-malam. Adalah alasan yang dia bagi tu. Tapi maknanya rupanya sapu sampah malam-malam ni, dia cepat mengundang kemiskinan. Habis tu kalau makan nasi tumpah, Ustaz, sapu dekat tempat nasi tumpah sudah. Ataupun kutip nasi itu. Nak sapu, tunggu siang. Esok pagi sapu. Faham tak? Ayah-ayah balik lagi tengok no, kalau bini kita duk rajin sapu sampah malam-malam, kata je. Boleh no? Selesai. Nombor 11. Yang ni jam. Terlalu banyak tidur. Rupanya tidur banyak ni cepat miskin rupanya. Lepas subuh lena, lepas zuhur lena, lepas asar lena, maghrib lena, kuliah pun lena. Rupanya lena banyak ni cepat miskin rupanya. Habis tu Ustaz, lena yang terbaik bila Ustaz? Lena yang terbaik nombor 1 lepas isyak. Lepas isyak cukup baik untuk lena. Tak payah habaq Ustaz. Yang kedua, sebelum zuhur. 2 waktu ni cukup cantik untuk tidur. Boleh dapat sekat tu no? Tapi kalau tidur banyak, cepat jatuh miskin. Nombor 12. Duduk di pintu rumah. Duduk di pintu rumah. Rupanya duduk di pintu rumah ni, dia cepat miskin. Orang tua-tua dulu, dia duduk di pintu rumah, cari kutu. Pasal? Dulu punya cerita lah. Orang ledak silan. Yang ni tak apa no, saya minta izin pada rakaman yang tengok tu, tak payah nak tengok ke no. Saya tak pakai mic, boleh dengar ke no? Orang kita hari ni betul lah. Orang kita hari ni, dia tak duduk tepi pintu, tapi dia suka buat macam ni. Banyak dia duduk. Dia suka duduk. Dia sembang dengan orang ni. Lama tak nampak. Dia tak ajak orang masuk dalam rumah. Dan dia tak turun ke bawah merhatikan tetamu di bawah. Dia duduk kat muka pintu. Orang perbuatan macam ni pun dia cepat mengundang. Tak tahu kalau ada orang yang buat ni. Sebanyak orang nampak dia orang. Dia jenis suka sembang di pintu ni. Kalau boleh tolong elok. InsyaAllah. Baik, sambung. Nombor 13. Memakai sikap yang rosak. Memakai sikap yang rosak. Rosak ni maksud dia patah gigi lah. Ayah-ayah balik lagi tengok bilik anak hak mana duk pakai sikap hak patah dah tu, kalau boleh ambil buang. Beli sikap baru ganti bagi kat dia. Tengok bini kita duk pakai sikap kutu tu, gigi pun patah dah, ambil buang salah. Suruh dia beli baru. Rupanya pakai sikap patah ni dia cepat mengundang kemiskinan. Ayah-ayah yang mana duk simpan sikap dalam poket ni, lagi balik tengok. Bengkok tak apa kan, bengkok tak ada masalah. Tapi kalau tengok gigi patah, beli lelah di bersama lah. InsyaAllah 13. Dan yang terakhir, yang ni untuk ibu-ibu di belakang. Rupanya di antara punca sebab kemiskinan, membiarkan pinggan mangkuk yang kotor pada malam hari. Rupanya yang tu pun satu sebab kenapa kita ditimpa kemiskinan. Kita suka biar pinggan mangkuk yang makan, yang kita makan waktu malam tu, kita biar dalam sinki, kita tak basuh. Atas alasan, dia kata malas basuh, esoklah basuh. Rupanya duk biar pinggan mangkuk dalam sinki ni, cepat mengundang kemiskinan. Faham kot bahasa tu no? Sebab tu balik lagi, ayah-ayah cuba tengok kalau bini kita duk simpan pinggan mangkuk banyak dalam tu, ayah-ayah kalau boleh pagi bini, main basuh. Suruh dia basuh. Kalau dia jawab, kalau dia kata abang saya nak tengok tu, kalau dah perempuan. Cerita TV2 pukul 9, saya nak tengok kalau dah perempuan. Kalau bini kita nak tengok cerita, kalau boleh ayah-ayah basuh. Boleh, kita tolong basuh. Kalau rasa ustaz saya tak mau basuh, kalau tak mau basuh, buat cara nombor 3. Buat apa ustaz? Kahwin lagi seorang, suruh dia basuh. Yang tu lagi cantik. Boleh tak? Kalau
Boleh kono insya-Allah zilano, tapi yang penting kita minta tolong basuh pinggan. Ayah-ayah kalau kata anak kita yang dah kahwin, duduk di rumah sendiri, tolong sampaikan maklumat ni pada mereka. Sebab hari ni masyarakat kita banyak suka biar pinggan mangkuk dalam sinki waktu malam. Boleh kono, balik lagi pakat-pakat basuh insya-Allah. Mudah-mudahan 14 sebab kemiskinan itu kita sama-sama tahu dan kita sama-sama cuba perbaiki insya-Allah.